Terima kasih Roziah atas laporan tersebut. Memang cantik betul untuk kami bawakan pula segmen selepas ini bila mana kita ingin berikan juga pencerahan, ingin berkongsi idea tentang konsep madani tanaman bandar, bagaimana ia mempertingkatkan daya kemampanan. Di studio pagi ini kita ingin ucapkan selamat datang dan juga Assalamualaikum kepada Profesor Dr. Cik Wan Jasimah Wan Muhammad Razi yang merupakan pensyarah Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains UM. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pagi ini. Bila kita lihat klip sebentar tadi Prof, bagaimana sebenarnya begitu banyak luasnya potensi yang ada pada tanaman bandar ini dan bagaimana kalau dikaitkan dengan salah satu tonggak dasar pembangunan Malaysia Madani ini, mampan itu merupakan salah satu entiti yang penting untuk dijadikan landasan. Pandangan Prof setakat ini bagaimana sebenarnya yang perlu kita, kalau Malaysia guna terma catch up lagi, kejar lagi untuk mendapatkan usaha tanaman bandar yang boleh membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat Malaysia. Terima kasih Leha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia di mana saja anda berada. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Terlebih dahulu elok kita lihat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan mapan. Bila kita menyebut mapan, ia akan berkaitan dengan tiga komponen, iaitu pertama manusia itu sendiri, yang kedua ialah alam sekitarnya dan yang ketiga dari segi ekonominya. Jadi dengan lain perkataan, baru sebentar tadi kita tengok balai dalam taman. Hari ini kita lihat pula bagaimana apakah usaha-usaha penduduk-penduduk di bandar, terutamanya di Kuala Lumpur, untuk meningkatkan makanan mereka dari segi tanaman yang mereka lakukan. Begitu. Jadi dengan tidak langsung, maknanya kita boleh melihat di sini kajian yang telah saya lakukan bersama dengan pelajar sarjana, baru saja siap, panas lagi data yang kita ada. Mungkin saya boleh kongsikan bersama-sama dengan penonton-penonton sekalian. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat dulu apakah definisi madani itu sendiri. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana madani ini kita lihat merujuk kepada kemajuan dari segi pemikirannya, kemudian dari segi kerohaniannya, dan dari segi kebendaannya. Jadi dalam konteks ini kita ingin melihat dari aspek kebendaan, iaitu tanaman. Bagaimana ia membantu untuk keselamatan makanan dan kecukupan makanan bagi mereka yang tinggal di bandar. Dan selain daripada itu, kita juga perlu melihat nilai-nilai murni, terutama dalam kekeluargaan. Jadi bila kita menyentuh kekeluargaan ini, dalam kita menjalankan aktiviti pertanian di bandar, banyak pihak yang terlibat. Boleh kita teruskan untuk melihat apa hasil dapatan kajian yang dilakukan oleh pelajar saya juga, Nurul Nabila Suhimi, di mana boleh kita lihat kepada slide yang pertama misalnya. Di sini merupakan demografi kajian yang dilakukan yang melibatkan 10 lebih daripada 10 lokasi di Kuala Lumpur. 72 orang maknanya keluarga merupakan B40, 21 keluarga M40 dan 7 keluarga lagi merupakan kelas T20, di mana jenis perumahan yang mereka tinggal ialah apartmen atau pangsapuri, rumah pangsa, rumah bandar, rumah teras. Dan itulah antara lokasi kajian yang dilakukan. Seterusnya kita lihat hasil dapatan daripada kajian ini. Slide yang seterusnya ialah kita lihat bahawa jenis tanaman dan kawasan perumahan yang dipilih misalnya, jika kita lihat dari situ bahawa cili merupakan tanaman yang ditanam di semua peringkat perumahan. Diikuti dengan, kalau kita lihat rumah kalau kita tengok townhouse gitu je, kita kata rumah bandar, cili, daun bawang, kangkung, daun kari, pandan, serai. Ini yang sering kita gunakan dalam masakan seharian. Betul. Ni kita kata kitchen garden lah ni. Manakala rumah teres, jika kita lihat
perkara yang sama ditanam itu cili daun bawang, bendir, halia, daun kari dan sebagainya. Manakala rumah pangsa kita lihat juga di situ dalam keadaan yang terhad. Ya. Mereka menanam tu dalam ruang lingkup 1 hingga 2 meter. Betul. Atau dengan kata lain 1 meter tu bersama dengan 3 kaki. Jadi 6 kaki luas sahaja begitu ya. Dan tapi sekarang Prof ya, selain daripada ruang yang terhad pun, kalau sekiranya layout ataupun ruang luas itu ada kekangan, sekarang dia dah diperkenalkan juga vertical garden ataupun tanaman yang diletakkan secara menegak. Ada sebenarnya banyak inisiatif yang boleh dibuat sekiranya kita betul-betul memberikan komitmen untuk tanaman bandar. Ya, betul. Saya setuju dengan Leha di mana selain daripada, mari kita lihat ya, apakah teknik-teknik yang popular yang digunakan untuk setiap rumah yang terlibat. Boleh kita tunjukkan yang seterusnya. Ini dia. Kalau kita lihat kepada data ini, bahawa di sini teknik yang paling banyak digunakan ialah menggunakan pasu. Ya. Malah pasu itu tak semestinya pasu yang dibeli, tetapi pasu yang boleh kita ambil dari botol, daripada bekas-bekas maknanya botol minyak dan sebagainya yang boleh diguna pakai semula, ya. Dan melihat kepada terbatasnya kita kata ruang yang ada, jadi penduduk ini mereka membuatkan tanaman itu pun ada yang bertingkat. Kalau kita ada garden bed, maknanya macam batas lah. Tapi ini untuk rumah teres. Kalau untuk rumah pangsa tu mereka akan tanam, kalau kita kata dalam bahasa Melayunya, serambi. Balkoni tu kan. Balkoni, di serambi-serambi, di laluan, koridor. Jadi tempat tu memang sangat terhad. Mesej yang di sini Prof ingin kita sampaikan kepada para penonton. Mungkin tanaman ini dilihat kecil sekali, tuai pun bayam dapatlah 1 ikat. Tapi apa sebenarnya kalau visi jangka panjangnya Prof, kalau dikaitkan juga dengan apa yang Perdana Menteri katakan untuk mengangkat nilai, untuk memberikan satu yang lebih kelestarian itu ada, mengapa pentingnya tanaman bandar ini di peringkat komuniti dan bagaimana ia sebenarnya membawa lebih makna lagi di peringkat yang lebih besar? Baik, bila kita bertanam sendiri, maksudnya kita akan menjanakan hasil. Ini serampang 2 mata sebenarnya. Di samping mereka boleh makan, mereka lebihan tu boleh jual. Bukan hanya melibatkan wang sahaja, kita ingat juga konsep sedekah. Ini yang kita katakan keluarga tadi tu. Ya, kita boleh bersedekah sesama sendiri. Bertukar. Ya, bertukar-tukar begitu ya. Tak ada cili, pergi kat rumah jiran. Jiran pula nak kangkung, pergi rumah jiran yang lain. Di samping itu, kita boleh mengatakan mapannya di sini, di mana walaupun gaji itu tidak naik, ya, tetapi kita mampu mengeluarkan hasil sendiri. Itulah yang kita cuba, maknanya garapkan. Dan yang cuba kita laksanakan di peringkat bandar. Cuba kita lihat sedikit hasil daripada kajian yang kami lakukan di Universiti Melaya dalam tempoh 2 bulan. Mungkin kita tengok kita bawakan slide yang seterusnya yang disediakan oleh student Prof. Ini dari segi nilai hasil yang dituai. Hasil tuaian. Sebelum tu ada data okey. Okey, di sini ya. Ini hasil tuaian kitchen garden kita panggil di Baitur Rahmah di Ampang, di mana kita lihat di situ sawi. Kita dapat tuai sebanyak 3.2 kilogram bayam Brazil, kacang panjang, kangkung ya. Ini selepas berapa lama tanam ni Prof? 2 bulan. Dia setiap sebulan boleh tuai. Ini tanaman-tanaman yang cepat boleh dapatkan hasil. Cuma kalau kita lihat pucuk keledek, kacang bendi dan pria ini baru ditanam. Sebab tu tuaiannya tidak maknanya timbangannya itu masih kurang. Tetapi misalnya kunyit, daun kari, limau purut, ketumbar Jawa, dia panggil ketumbar Jawa, pandan. Ini semua kita tidak timbang lah, sebab bila nak masak kita ambil aja di taman. Begitu ya. Prof, kalau diimbau, mungkin generasi sekarang tidak melihatnya, generasi saya dan sebelum-sebelum ini menanam sesuatu di halaman rumah ini bukan satu yang sangat normal. Malah ibu bapa ataupun nenek akan juga pergi ambil ahli dekat luar, pergi ambil daun pandan, pergi ambil daun kari. Itu merupakan sebahagian daripada budaya kita. Tapi kenapa dilihat macam seakan berkurangan sekarang?
Ya, betul. Kerana hari ini ya, ibu-ibu ya, dia bagi duit pergi beli. Pergi beli di kedai. Tidak lagi dituai di dalam pasu dan sebagainya. Ini satu budaya yang perlu kita sama-sama semarakkan kembali. Kalau kita kata ya. Boleh kita lihat gambar yang tadi tu ya, yang ramai-ramai itu. Berapa ramai pelajar Prof yang terlibat dalam projek ini? Okey, dalam hal ini maknanya pada peringkat awal semasa kita nak melaksanakan projek Kitchen Garden ini ya, mungkin kita boleh lihat sebentar tayangan sekejap lagi ya, slide tadi tu. Di sini, kalau dilihat di sini sebelah kiri itu ialah hasil yang berjaya kita laksanakan dalam tempoh separuh hari. Kita berjaya maknanya membuat plot tanaman dengan menggunakan planter box. Kalau kita kata maaf ya dalam bahasa Inggeris, kalau dulu kita boleh letak batu bata begitu. Ya, betul. Ini satu teknik yang baru jugalah kita kata. Kalau dulu kita menyangkul, sekarang dah tak larat dah nak cangkul. Umur dah semakin berusia. Jadi kita buat batasan yang begitu, kita letak aja tanah. Ya. Jadi dalam pada peringkat awal ini memerlukan perbelanjaan dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat, iaitu Wadah Pencerdasan Umat Malaysia Wilayah Persekutuan dan juga Pertubuhan Salwa Malaysia Wilayah Persekutuan, serta yang terlibat di situ ialah penghuni-penghuni di Baitul Rahmah sendiri dan pelajar-pelajar yang duduk berdiri di atas tangga itu ialah pelajar daripada International School Adeni dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada Persatuan Pelajar Islam Wilayah Persekutuan. Jadi ini ramai NGO yang terlibat. Ini yang kita kata keluarga. Jadi bersesuaian dengan definisi tadi, maknanya nilai-nilai kekeluargaan. Di situ. Dan projek ini ditaja oleh NGO Wadah dan Salwa pada peringkat awal dan alhamdulillah kita juga mengembangkan projek ini ke sekolah dan ke tadika dan taska semua dan mendapat biaya daripada UMCAS, iaitu Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Melaya. UMCAS, terima kasih kerana terus menaja untuk mengembangkan lagi konsep ini. Selain daripada itu, pada peringkat awalnya kita hanya melibatkan pemindahan ilmu. Ilmu bukan mudah ya, kita nak buat baja kompos. Ini kelebihannya Leha ya. Kita langsung tidak menggunakan bahan kimia. Lebihan makanan nasi, sayur, kulit-kulit kita buat baja kompos dan itu dijadikan baja untuk tanaman kitchen garden. Jadi semuanya organik. Ya. Itu yang paling utama. Dan selain daripada itu, jika kita lihat ya bahawa sangat pentingnya kita memberi ilmu itu kepada pelajar-pelajar. Kalau lihat tadi ya, pelajar tu tak pernah pegang tanah pun. Begitu ya. Dan yang kedua, konsep yang kita bawa setelah mendapat biaya daripada UMCAS ini ya, kita membawa kepada pemindahan teknologi pula, di mana kita akan gabungkan dengan Urban Kit yang diusahakan oleh pihak Mardi. Jadi kita lihat di sini kolaborasi satu keluarga lagi. Kita dapat lihat bagaimana selain daripada mampan dari aspek sejahtera, aspek ihsan, itu semua dapat dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang lebih holistik, Prof. Dr. Bagaimana pula ini boleh diperkuatkan lagi? Sebab kadang-kadang banyak yang kita dengarkan, bukan alasan, justifikasi kenapa tidak ada masa, tidak cukup kawasan, banyak lagi kekangan. Bagaimana sebenarnya sebab tanaman bandar ini bukan saja memberikan kelebihan dari segi sekuriti makanan, lebih lagi tanaman, lebih lagi hijauan menurunkan suhu di kawasan bandaraya, dan juga lebih estetik lah kalau kita lihatkan. Apa lagi boleh dibuat dari penemuan kajian Prof dan juga pada pelajar tadi? Apa lagi boleh dilakukan untuk menggalakkan lagi tanaman bandar ini dilakukan di setiap kawasan perumahan? Baik. Itu satu soalan yang baik dan susah sebenarnya untuk jawab, Leha ya. Baik, sebenarnya ia bergantung kepada diri manusia itu sendirilah. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Begitu ya. Dan komitmen. Komitmen yang
sangat-sangat diperlukan. Malah apabila kita bertanam ini, ia merupakan satu terapi minda sebenarnya. Betul. Secara tidak langsung kita berasa tenang melihat kehijauan yang ada dan menghirup udara yang lebih segar. Jadi untuk menggalakkan lagi penduduk-penduduk, kalau kita kata di bandar maupun di luar bandar, apa kata? Ini cadangan saya secara peribadi, bahawa kerajaan mengambil kira kalau sebelum ini misalnya kita boleh memberi pelepasan cukai apabila membeli alat-alat sukan ataupun alat IT. Apakah salahnya kita memberi pelepasan cukai juga kepada alat-alat yang berkaitan dengan pertanian? Berilah sedikit kerana impaknya sangat besar. Misalnya industri-industri yang besar, mereka tak nak bayar cukai apa, dia beli alat-alat yang berkaitan dengan pertanian, bagi kepada golongan B40, tapi jangan dijual lah. Itu satu lagi sikap masyarakat. Dan saya fikir ianya lebih baik kalau dengan kata lain kita boleh katakan di sini, konsepnya di sini ialah mendapat makanan yang segar daripada taman, kemudian ke dapur dan bebas daripada bahan-bahan kimia. Itu yang sangat penting. Baik, sebenarnya kalau ada yang lebih masa buat perbandingan berapa kita belanja di pasaraya dengan berapa hasil tuaian yang kita dapat di kawasan balkoni sekalipun. Tapi lah kata komitmen Prof, tak susah pun rumah saya daun bawang dengan bayam, tanam tinggal je siram. Itu tak tahu dah keluar kan. Jadi sebenarnya tak ada alasan untuk tidak buat. Jadi tanaman yang paling senang nak maintain sekali, Prof Doktor, yang kemudian boleh tukar-tukar dengan jiran barangkali. Terima kasih Prof Dr. kerana sudi berkongsi bersama kami pagi ini. Tahniah juga kepada para pelajar dan juga Prof Dr. kerana berkongsikan penemuan yang diharapkan dapat membuka mata masyarakat bagaimana tanaman bandar ini penting. Dan selepas ini kita